Lepas ataupun dalam perbincangan yang lepas, Allah SWT menyebut bahawa Al-Quran ini merupakan petunjuk kepada manusia, iaitu menjelaskan lagi tentang ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah yang menunjuk Quran ini adalah hudan lil muttaqin. Jadi dalam ayat 9 surah Al-Isra ni Tuhan ulat, Tuhan kata inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada jalan yang betul, iaitu ajaran agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang tidak beriman itu Allah SWT akan sediakan azab yang pedih di akhirat. Dan kemudian disebut juga dalam perbincangan yang lepas, Allah SWT menjadikan pertukaran siang dan malam ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk membolehkan kita manusia ni mencari nafkah kehidupan pada waktu siang dan berehat pada waktu malam. Dan juga dengan pertukaran siang dan malam ini kita boleh mengetahui bilangan tahun dan juga hari. Karena bila ada pergerakan ini kita tahu hari kapo dan boleh menentukan bulan dan menentukan ibadat kita. Karena kita di sebelah sini ni kita panggil kapon khatulistiwa ke tropika ni, kita bergantung kepada matahari. Matahari ini untuk menentukan waktu solat. Orang dulu dia tak ada jam, dia tengok matahari. Iaitu zuhur ni bermula bila matahari gelincir. Sebab matahari ni kalau dia tegak tu, dia tengah hari tak ada bayar. Dia tegak tu. Orang putih kata nun NOON tu 12 tengah hari tu dia biasa masa tu tak ada bayar. Kalau kita pacok kayu pun tak ada bayar. Itu matahari atas kepala, istilah orang Melayu. Jadi zuhur ni masuk bila dia gelecoh sikit, maksudnya tubik bayar. Tubik bayar alah ke dia daripada timur, alah ke timur bayar tu, sebab hari ni dia naik pada timur, dia akan pergi ke barat. Jadi kalau bayar tu tubik alah ke timur sikit tu masuk dah waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Waktu asar ni pula ialah bila bayar matahari tu lebih panjang daripada objek. Katalah kayu tu tinggi dia 3 kaki. Jadi kalau bayar kayu tu lebih daripada 3 kaki, itu masuk dah waktu asar. Mudah kalau kita tengok. Maghrib ni ialah bila tubik merah di kaki langit. Di ufuk langit tu dia nampak merah. Kalau kita perhati petang ni dia gelap tu nampak merah. Merah tu tanda masuk waktu maghrib. Dan waktu isyak ni masuk bila habis tanda merah. Sebab tu dalam setengah kitab disebut maghrib dengan isyak ni waktu yang amat pendek. Cuma dalam kiraan kita lebih kurang sejam. Kalau kita kira mengikut kalender ni, kalau kita campur lebih kurang 1 jam. Daripada maghrib saat ini maghrib 7:29. Isyak malam ni 8 berapa? 8.30 berapa tu. Lebih kurang sejam lah. Lebih kurang sejam masa. Dan subuh ni ialah bila tubik fajar. Fajar ni bukan fajar tu ni dia ayat apa ni adalah istilah. Dalam kitab tu disebut tak ingat dah. Bila nampak bayar mana dia macam ayat kan. Kalau kita ambil contohnya imsak ni, habis imsak tu bila nampak benih. Maksudnya orang zaman dulu dia tak ada lampu kan seperti kita. Jadi bila kita nampak, contohnya kita tak benih tu, kita nampak warna benih tu, itu habis dah waktu imsak. Tak boleh makan dah, masuk waktu subuh lah. Waktu subuh. Sahabat Nabi ada Adi bin Hatim, bila turun ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama lil lail. Jadi dia ikat tali benih di jendela rumah dia. Jadi bila dia bangun nyawa dia duduk perhati ke benih, tak payah moga benih ni halus. Lepas tu lampu tak ada. Lalu dia pergi jumpa Nabi, dia royak payah ya Rasulullah nak nentu waktu. Lalu Nabi kata sebenarnya tubik fajar. Tubik fajar tu nampak. Kita nampak kalau kita duduk gelap ni, kita bobo nampak. Kalau kita jalan tanah tu bobo nampak bayar tu, tu masuklah waktu subuh. Sebab tu semaya subuh ni kadang-kadang disebut solatul fajri. Semaya waktu fajar. Waktu fajar. Bila fajar tu tinggi, barulah habis
waktu waktu subuh. Dalam mazhab Hanafi dia panjang waktu subuh. Dalam Myanmar di luar negara tu semaya masjid mazhab Hanafi ni, kita mula semaya tu kita rasa was-was. Sudah mai subuh tu kita turun masjid tu ceruh. Soh untuk mai subuh. Sebab dia waktu dia lambat. Dia asar dengan subuh ni bagi mazhab Hanafi lambat. Asar ni dekat sejam beza dengan kita. Kalau kita asar pukul 4.45, jadi dia 5.45 pada semaya asar. Kalau kita pergi Kuala Lumpur pun masjid India ke apa tu, memang dia lambat. Dia waktu dia lain. Subuh pun lambat. Subuh kita ni tak nampak. Apa dia? Ceruh memang sudah maya tu lah. Zikir pos sekala ni turun-turun ceruh. Memang mula-mula tu was-was, tapi dah mungkin mazhab dia lah gitu. Kita duduk tempat dia, kena turut dia lah. Jadi tujuan tu buat perubahan siang dan malam ni ialah untuk membolehkan kita, pertama menunjukkan kebesaran Tuhan. Tuhan boleh buat. Kemudian yang kedua ialah untuk menjadi peluang untuk kita mencari rezeki pada siang hari. Saya sebut waja'alnan nahara mubsiratan. Kami jadikan waktu siang ni mubsirah, terang benderang, ceruh, tak payah pasal lampu, kita nampak belakang pada siang hari. Tujuannya adalah litabtahu fadlan min rabbikum, dalam ayat ni, supaya kamu boleh mencari kelebihan ataupun rezeki yang diberikan oleh Tuhan kamu. Sebab tu kalau kita tengok kaedah Islam, hijau-hijau ni siang hari, malam ni orang tak hijau dah. Malam ni lah untuk kita beribadat, untuk kita berehat. Makan pun biasa jarang dah makan malam. Tapi kita hari ni tak tahulah guan tu. Kadang-kadang kita tak tahu siang, tak tahu malam. Dan setengah orang siang tidur, malam dia berjaga. Oh ni musel dah ni, bukan orang. Dia jadi musel. Musel ni apa jenis tidur siang, jaga malam ataupun kelawar. Kelawar tu dia tidur siang, dia jaga malam. Ataupun soal lagi Batman. Batman tu dia kelawar kan. Jadi itu antara benda yang Tuhan buat. Kemudian seterusnya dalam ayat kita baca, kita sambung dengan ayat 13 supaya ada kaitan ni. Ayat ke-13 ni berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan tiap-tiap seorang manusia kami kalungkan bahagian nasibnya di lehernya, dan pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan kepadanya kitab suratan amalnya yang akan didapatinya terbuka untuk ditatapnya. Jadi Tuhan royak pada hari kiamat ni, kita ni dengan amal perbuatan kita seolah-olah macam loket duk gantung tekuk. Kita menghadap Tuhan ni dengan segala catat amal kita, molek uduk, baik buruk, tergantung tekuk kita, nak lari tak boleh. Sebab orang kena igak kan, orang kena igak dalam jil kita tengok gantung tekuk dia tu, nombor siri dia, nak lari tak boleh. Ada file siap tu pada hari kiamat tu yang buat gambar seolah-olah macam kita pakai kalung di leher, dan pada waktu tu segala suratan amal kita yang kita buat secara baik buruk, secara tersembunyi, secara terbuka, secara depan ataupun di belakang manusia, semua ni dibentangkan kepada kita. Kalau kita kata ada roket dan atik, kita ngaji akidah tu kita ni ada dua malaikat yang dalam istilah ni panggil raqib dan atid, iaitu yang mencatat dan menghitung kita. Ataupun ada disebut kiraman katibin. Kiraman katibin, malaikat kiraman katibin yang mencatat amalan-amalan kita. Walaupun nama malaikat tu kalau kita baca dalam setengah huraya bukan nama dia. Raqib dan atid tu tugas dia. Tugas dia raqibun atidun. Tapi kita nak semudah kak, kita kata raqib malaikat, raqib atid. Supaya juga buah khuldi. Buah khuldi itu kalau setengah pandangnya dia kata bukan nama dia. Nama dia tidak disebut dengan jelas. Cuma Tuhan kata syajaratul khuldi. Buah yang akan menyebabkan kamu ni kekal dalam syurga. Yang digoda oleh iblis sehingga Nabi Adam makan buah tersebut. Tapi nak semudah kita sebut, kita panggil buah khuldi. Buah khuldi nak semudah tersebut. Jadi malaikat ni dia mencatat amalan-amalan kita, dan amalan ni dibentangkan. Dibentangkan dan kita nak lari tak boleh pada waktu itu. Jadi Tuhan ni pun dia ada SB dia juga. Supaya manusia lah ni kan, tambah pemimpin-pemimpin politik,
ada SB hak turut dia pergi mana-mana pun. Tama-tama orang jadi wakil ayat ni, dia ada setiap sore wakil ayat, ada sore SB duk jaga dia. Dia pergi mana pun laporan ada dengan SB tu. SB tu catik belakang pergerakan dia, apa dia buat, dia jumpa siapa, dia pergi mana, semua ada belakang. Jadi Allah SWT lebih pada tu lagi. Dia ada malaikat yang mengikuti kita pada setiap masa 24 jam. Tak tinggal. SB ni ada ketika kita duduk rumah, kita naik. Tak rumah kita, dia duduk tanah tu. Tapi malaikat yang turut kita ni turut 24 jam. Di sini di bawah ni dia tulis, setelah Allah Ta'ala menerangkan pada ayat-ayat yang lalu tentang kitab suci Al-Quran yang menjelaskan satu persatu amal-amal yang baik dan yang jahat, lalu diterangkan dalam ayat ini tentang kitab manusia atau suratan amalnya yang tertulis di dalamnya segala perkara yang dilakukannya dengan ikhtiarnya sendiri, sama ada amal baik atau amal jahat. Amalnya itulah yang menentukan nasibnya sendiri. Jika baik amalnya, maka selamatlah dia dunia dan akhirat. Dan jika jahat amalnya, maka celakalah dia dunia dan akhirat. Amalnya dan nasibnya diibaratkan sebagai benda yang dikalungkan di lehernya yang tidak dapat dipisahkan daripada dirinya, kerana dialah sendiri yang bertanggungjawab terhadapnya. Jadi nak ayatnya, semua kita buat molek wuduh ni tercatat belakang. Sebab tu dalam agama digalakkan kepada kita beristighfar sebanyak-banyak yang boleh, supaya keburukan kita tu tidak menjadi beban kita pada hari kiamat. Kita manusia ni nak lari pada dosa, boleh kata mustahil lah. Kita manusia biasa, kecuali Nabi dan Rasul. Nabi Rasul ni dia maksum daripada dosa. Dosa tu dia maksum. Tapi kita ni, orang biasa ni, kita terdedah kepada dosa dan juga maksiat. Cuma antara seorang dengan seorang tidak serupa dan tidak banyak sikit tu berbeza. Maksiat orang lain tidak sama dengan maksiat orang jahil. Kesalahan orang lain tidak sama dengan orang jahil. Orang lain ni dia semaya lambat pun bagi dia satu kesalahan. Kita ni biasa ya. Kok salahnya tak semaya. Tu kita. Tapi semaya lambat biasalah, mujur semaya pun mujur ustaz dia kata. Tapi orang lain semaya lambat tu satu kesalahan dah bagi dia. Bagi dia tu tak puasa sunat tiap-tiap bulan pun satu kesalahan. Bagi orang lain, kita ni boleh puasa pun tak puasa. Makan roti canai dalam jambel lah, makan dalam ruk. Jadi dia beza. Tapi yang pentingnya ialah kita ni beristighfar. Sebab istighfar ni ada beberapa amalan yang lain boleh membersihkan dosa-dosa kecil. Sebagai contohnya bila kita lepas maya, kita sebut astagfirullahalazim. Ada setengah riwayat sebut astagfirullahallazi la ilaha illa, ada setengah riwayat sebut astagfirullahalazim allazi la ilaha illa. Tu ada dua riwayat lah, mana-mana baca pun boleh. Astagfirullahallazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. 3 kali kita baca lepas maya, ada riwayat disebut diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa dia walaupun banyak macam buih di lautan, Tuhan akan ampunkan dosa dia. Dan ini kata ulama dosa kecil. Dosa-dosa kecil kita, bukan dosa besar. Dosa besar macam curi, merokok, berzina, berjudi, bunuh orang tu, waktu dosa besar tu dia kena taubat. Tapi dosa-dosa kecil, dosa sikit kita kecek kau sekali, tengok barang hak tak molek kau sekali, dengar barang hak tak bagus kau sekali, kita boleh jadi tak teringat. Tapi bila kita baca astagfirullahalazzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih, lepas semaya 3 kali ni, insya-Allah dosa kita antara 2 semaya tu bersih. Sebab tu Nabi kata orang yang paling kedekut ni dalam dunia ialah bila dia lepas semaya, dia bangun lalu. Tak ada nak istighfar. Ni manusia yang paling kedekut kata Nabi. Kenapa? Karena istighfar tu ialah untuk diri dia. Jadi sebab tu lorak lah ke mana pun kita semaya sore ke semaya Jumaat, sebelum kita bangun tu biar dia astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu bangunlah nak pergi pun. Paling kurang tu. Ni setengah kita assalamualaikum dah atas motor dah. Setengah juga assalamualaikum buka handphone. Tengok WhatsApp lah, tengok. Tak tahu istighfar mana. Jadi paling kurang biar dia lepas maya tu astagfirullahaladzim la ilaha. Kalau boleh astagfirullahaladzim pun cukup dah kata setengah ulama.
Tapi kalau boleh berhabis supaya Nabi ajar tu comel. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Insya-Allah dosa kita tu kalau kecil-kecil hilang. Begitu juga kita ambil wudu. Ni cara-cara nak cuci dosa. Wudu ni ada satu hadis Nabi sebut kepada sahabat, dia kata lagu mana kalau orang ni ada sungai depan rumah dia. Dia mandi 5 kali sehari. Cuci ke tak cuci tubuh dia? Lalu sahabat kata tentulah cuci tubuh dia sebab 5 kali sehari mandi ni. Lalu Nabi kata begitulah juga wudu. Wudu kita ni boleh membersihkan dosa-dosa yang dibuat oleh tangan kita, mata kita, anggota-anggota wudu kan. Kita kadang mata tengok benda tak molek, telinga dengar benda orang ngopak. Kita tak kata tapi kita dengar. Orang ngopak kali sejam tak habis lagi dengar orang duk beroyak. Tangan kita terpetak benda tak molek ke ataupun gapo ke. Jadi dengan ambil wudu ni dia boleh membersihkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh anggota kita. Tu jadi sebab itulah setengah ulama menggalakkan kita tajdidul wudu, membaharui wudu. Walaupun ada setengah orang dia lekat wudu ni sampai 5 waktu. Ada orang tu habis dia boleh tahan sampai 5 waktu. Ada orang sampai pagi pas petang. Tapi hak baiknya ialah tajdidul wudu. Kita membaharui wudu. Setiap kali nak semaya ambil wudu. Setiap kali nak semaya ambil wudu sebab dia membersihkan dosa. Walaupun kita mungkin boleh tahan wudu kita daripada subuh contohnya boleh sampai zuhur. Kalau neleh kan dia tak makan tak apa boleh jadi. Tapi hak baiknya kata setengah ulama ialah tajdid, kita sentiasa membaharui wudu kita sebab kita macam tadilah 5 kali sehari mandi. Bila mandi 5 kali sehari tentu dah tubuh akan jadi bersih. Jadi kalau kita ambil wudu 5 kali sehari setiap kali semaya dengan sendirinya kita membersihkan anggota-anggota tubuh kita daripada dosa-dosa yang kecil. Dan kalau nak pahala lagi supaya bila berubah ni dia setiap kali ambil wudu dia akan semaya sunat. Orang lain tak buat belakang, Nabi tak buat. Tapi dia ni setiap kali lepas ambil wudu dia akan semaya sunat 2 rakaat. Sebab Nabi pun sebut dia kata hai bila apa amalan yang kamu buat? Amalan gapo kamu buat? Dan sebab aku dengar bunyi seliparmu dalam syurga. Aku dengar bunyi seliparmu perih dalam syurga. Lalu bila kata antara benda yang tak tinggalnya setiap kali dia ambil wudu dia semaya sunat. Setiap kali wudu dia semaya sunat 2 rakaat. Jadi Nabi kata kerana amalan itulah aku dengar seliparmu ni bunyi dalam syurga. Hebat bila berubah. Manusia yang hitam lega, hitam bukan hitam biasa, hitam metalik. Bila robah ni hitam metalik. Muka dia orang negro, Ethiopia, Habasyah tu memang hitam lega. Saya ada saing 2-3 orang Afrika memang hitam sungguh. Kita orang Melayu ni ada hitam, siapa panggil mamak hitam, dolo hitam. Tapi hitam Melayu tak serupa dengan hitam Afrika. Afrika ni hitam sungguh. Kalau duduk ada gelap, soh nak tak jumpa. Kecuali dia sengih nampak gigi baru nak jumpa dalam gelap nak royak hitamnya. Tapi bila hak hitam lega setara tu hamba abadi bekas hamba tak ada harta tak ada apa tapi Nabi dengar selipar dia dalam masjid. Hebat apa ni dalam syurga. Kita ni selipar di masjid pun tak bunyi, hari Jumaat pun tak bunyi, hari lain berat nak lah kita ni tak bunyi dengan selipar di masjid. Masjid tak pernah tengok selipar kita. Kalau mari pun kaki ayah buat balik selipar orang. Ada juga dia mari tu ngelih kaki ayah supaya dia boleh buat balik selipar orang. Sebab tu email baca khutbah tinggal yang buruk ambillah yang baik. Jadi dia pun ambil selipar comel buat balik. Baik, jadi itu antaranya amal yang boleh membersihkan dosa kita. Baik juga kalau kita baca subhanallah lepas semaya 5 waktu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dan cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali jadi 100. Waktu pun insya-Allah boleh membersihkan dosa-dosa. Antara dua semaya antara waktu. Semaya jemaah. Dia semaya jemaah hingga jemaah yang akan datang mukaffirah. Nabi kata dalam satu hadis boleh membersihkan dosa antara 2 jemaah. Contohnya minggu ni kita semaya jemaah. Minggu depan kita semaya jemaah. Semaya jemaah kita ni boleh membersihkan dosa-dosa kita di tengah-tengah dalam seminggu. Dia panggil mukaffirah, boleh mensucikan dosa.
Ataupun kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ataupun subhanallahil azim wa bihamdi. Ada dua baca yang Nabi ajar. Nabi galak supaya baca waktu pagi pas mai subuh. Subhanallahil azim wa bihamdi. Dia panggil tasbih malaikat. Ni dia panggil tasbihul malaikat. Tasbih malaikat. Tasbihul malaikat iaitu subhanallahil azim wa bihamdi. Ada soal lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini disebut dalam hadis kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani alal mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimah yang ringan di mulut. Mudah nak sebut mulut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah kita nak sebut, tak payah. Tidak panjang. Tapi berat timbangnya dia. Mana pahalanya besar. Walaupun perkataan itu mudah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah nak sebut tapi thaqilatani alal mizan, berat dalam timbangan Tuhan. Maknanya besar pahala dia. Ayat ketiga, habibatani ila rahman, dikasihi oleh Tuhan yang bersifat pengasih. Mana Tuhan suka kalau kita ni baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Orang-orang alim zaman dulu dia baca pagi-pagi pas subuh 100 kali subhanallahil azim wa bihamdihi, 100 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Jadi antara contoh. Jadi ni antara amalan-amalan yang boleh membersihkan dosa kita. Karena kita ni banyak dosa. Jadi nak mengelakkan esok duk tergantung tekuk ni berat. Siapa nak jalan tak boleh, kita usahalah atas dunia ni selain pada istighfar, kita buat amalan-amalan yang boleh membersihkan dosa-dosa tu. Kalau paling besar dosa kecil. Kalau kata dosa kecil ya ustaz betul. Tapi ulama sebut al-israr ala sagair yuaddi ilal kabair. Kalau kita buat semua dosa kecil dengan kita tak taubat, kita tak baiki, dia jadi dosa besar. Kita duk tambung, akhir jadi bukit. Orang Melayu kata dah sedikit lama-lama jadi bukit. Dosa tu pun sebab tu jangan pandai rendah dengan dosa kita walaupun sikit. Sebab kalau kita lelok, dia kalau lama kau banyak. Kalau lama kau banyak. Kalau kita kutip siapa? Tak stopok. Tak stopok. Putih rokok. Kadang-kadang boleh jual putih rokok. Mula-mula tapi tak tinggal gitu. Lama-lama tinggi jadi busuk. Kau tak rokok kau lagu tu juga. Jadi nak ayat dosa ni dia boleh bertambah. Jadi baik kalau kita buat benda-benda tadi antara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, amalan-amalan itu insya-Allah kita boleh cuci dosa-dosa kecil itu. Dosa besar dia cerita lain. Hak tu kena taubat secara kaedah-kaedah yang diajarkan oleh agama. Baik, ini ayat tadilah dosa supaya ambo sendiri tujuan ada apa kita boleh berikhtiar untuk mengelakkan dosa dan membersihkan diri kita bila kita melakukan dosa. Ayat seterusnya disebut iqra' kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Lalu kami perintahkan kepadanya, iaitulah bacalah kitab suratan amalmu, cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu tentang segala yang telah engkau lakukan. Jadi pada hari kiamat ni Tuhan gantung surat amal kita di tekuk kita masing-masing. Dan bila kita ngadak Tuhan suruh bacalah. Kau mau buat ni molek kau duduk. Sebab ada setengah orang dia tak khabar, dia buat benda tak molek. Dia suruh dia buat tu molek belaka. Dia semaya, dia gapo, dia buat sedekah gapo. Tapi dia tak sedar kadang-kadang semaya dia tu riak. Semaya dia tu ada ujub. Semaya dia ada takabur. Jadi sia-sia. Semaya contohnya buat baik tapi nak nunjuk ke orang. Buat baik nak nunjuk ke tok tua. Kerana malu ke tok tua, semaya sunat tak berhenti. Lepas asar pun semaya sunat. Pasal nak tunjuk ke tok tua tu imam. Betul. Atau nak tunjuk ke orang, musim-musim pilihan raya. Ada orang sampai semaya asar 2-3 kali. Pergi balasoh ni semaya, pergi balasoh semaya, ulas semaya asar. Pergi rumah orang singgah walau nak semaya tupeh semaya. Contohnya berlaku. Dan ini mak sebut ni berlaku. Semua kita tak sebut nama lah. Tapi musim pilihan raya berlaku. Jadi hak ni perbuatan ni panggil riak, menunjuk-nunjuk. Menunjuk kepada orang jadi boleh menyebabkan amalan kita tu sia-sia. Amal tu sah kalau cukup rukun syarat semaya tu sah, tapi tak ada apa satu. Tak ada gear kita. Tulis mu semaya ngori, tapi tak ada pedah kamu. Supaya kita simpan ada dalam akaun tapi tak ada pitih.
Dalam buku akaun ada. Masuk piti. Tapi dalam piti betul, piti tak ada. Piti tak ada. Lagu itulah ibarat kalau amal kita ni tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Jadi sebab itulah hari kiamat ni Tuhan betul pada kita. Tuhan yang ni mu buat kau ni, mu buat mu semaya, tapi mu buat kau orang. Mu buat untuk orang ni, mu buat untuk orang ni. Mu pergi cari orang ni. Mu semaya kan si anu, besi anu, mu sedekah kan si anu, besi anu, mu gerbek kan si anu, besi anu, mu pergi cari dia, tak usah cari aku. Ibarat gitu dalam riwayat disebut, Tuhan berlepas diri. Tuhan berlepas diri sebab dia kata, mu buat ni bukan kerana aku. Mu buat juru kerana orang. Mu pergi derma ke masjid, banyak ratus ribu. Tapi nak suruh tubik nama dia sak khabar. Nak suruh orang sebut nama. Apa cerita hamba ayat kan? Kalau disebut dalam kitab cerita raja ni, arwah orang buat masjid yang paling comel, paling besar. Buh nama dia. Tapi akhir dekat nak siap masjid, mimpi 3 malam turut-turut, mari lembaga besar, jekoh dia. Royak ke raja, siap masjid ni, buh nama si anu, si anu, nama seorang wanita. Kejut raja tu. Sebab dia habis piti banyak. Piti dia sendiri, piti kerajaan. Surat masjid yang paling comel, paling besar dalam negeri dia. Tiba-tiba, mimpi malam, orang mai royak kerja, buh nama seorang wanita. Dia pun tak kenal orang puan. Akhirnya dia turun pergi cari kapal, tempat buat masjid. Siapa dia orang puan? Suruh askar dia cari. Jumpa lah seorang wanita, tua tu. Rumah dia buruk dekat masjid. Dekat masjid, rumah buruk tu. Okey, pun tak cara. Jadi rumah buruk dia panggil, mu kau nama sekian-sekian. Dia kata, patik tu aku. Bapa aku mimpi 3 malam tu suruh nama mu di masjid. Masjid ni aku buat. Aku arwah, aku gapo piti sebagai piti aku, tiba-tiba nak pun nama mu. Mu buat gapo ke masjid? Dia kata, tak ada ke satu tu aku. Muka patik orang sesok. Patik tak ada piti, tak ada ke satu. Macam kita kan ada wi semi ko, wi batu ko, wi pasir ko, wi besi ko, ni tak ada ke satu. Pas dia kata apa nama mu naik. Cek-cek rupanya orang puan ni daripada awal orang start buat masjid, tiap-tiap hari dia buat air sejuk. Ambo ada cerita ni mula ulap, balik aku tak ingat. Dia tengok orang duk kerja tu letih kasih hari ni, dago ke apa semua kat zaman dulu mana ada kedai-kedai pati ataupun pasar apa kita. Jadi dia tiap-tiap hari bawa sebekah kalau kita kat sebelah air. Kendi lah. Mudah kendi. Gitok situ untuk pekerja-pekerja ni minum. Tiap-tiap hari lah gitulah. Daripada mula start masjid, siapa nak sudah. Tu yang dia boleh buat. Dia tahu tu yang Patik buat. Patik nak piti, tak ada piti, nak ring, tak ada ring. Akhir Patik boleh suruh, siapnya minum air. Nengung raja tu. Lalu raja tu kata, mu buat ni kerana ikhlas. Mu minum air ni ikhlas aku ni nak kenapa? Nak kenapa, nak sohu supaya orang sebut lepas ni, raja tu buat masjid sekian. Maka sebab tu Tuhan suruh pun namamu. Jadi raja pun nama dia. Boleh raja juru. Kalau raja tak juru, kena SA dah kata ni. Kalau kena raja pasal tak juru. Tapi muju raja juru. Boleh raja juru, dia terima. Tadi pesan, siap masjid ni pun nama perempuan. Tak sebut nama aku. Dan nak royak ke apa tu? Nak royak ikhlas. Keikhlasan kita walaupun kecil, benda yang kita buat, pahalanya besar pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma janganlah lepas ni ada orang masjid ke apa, tak imej, ambo piti tak ada, ambo biar sejuk tiap hari selok. Tak sudah masjid dah habis bakal biar sejuk belaka lah. Tak jadi kerja lah masjidnya. Tapi nak ayat cerita tu ialah di segi keikhlasan kita. Walaupun kecil sumbangan kita, sebab tu ambo selalu sebut, sedekah-sedekah ni tak usah nanti banyak. Jangan tunggu kita kaya. Sebab ada setengah orang, ustaz boleh lawi dia kata, ambo piti tak ada. Bila nak ada piti? Ambo pun kena dengan orang tak betul. Malu juga kita ngaji. Kali dia ngaji lebih pada kita. Tapi tak betul, ada kota baru semua untuk main ngatik tengah jalan. Kali kita duduk makan, dia mari. Dia tak kenal, ambo pun tak biasa dia, tapi tahu dah dia ni tak bawa betul. Minta piti abang. Minta piti abang. Ambo kata tak ada piti. Dia tengok tak ada piti ke mana, makan kedai dia. Selok kita kena tu. Cerdik dia pada kita pun. Kita kan kadang-kadang nak main dengan dia. Tak ada piti ke mana, makan kedai. Jangan pelawak dia tu. Tuhan marah. Kata malu aku terik ni. Aku ni orang panggil ustaz.
Ni ajar kau orang gila kata tak ada pasal-pasal. Nak ayat. Jadi kita jangan kata tak ada piti. Jangan kata tak ada piti, kita beri setakat yang kita boleh. Kita boleh wis ria sama-sama 50 ria tu mungkin banyak. Tapi kalau kita beli ria 5 ria kau taing-taing mari semai jemaah Allah ria kau. Tak ada arus ria buat bunyi tu kelekeng sama. Tak apa dah. Tak apa dah tapi yang penting lah. Sebab tu saya tak tengok belakang tu. Tuhan tak tengok kepada nil jumlah, Tuhan tengok kepada nilai di sebalik. Kalau kita gerbel, ni nak pusing gerbel mari. Tuhan sebut dalam Quran, tentang haji ni, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak siapa daging ada darah kita gerbel tu, kita gerbel lembu besar 5,000, 10,000 seekor pun Tuhan kata tak siapa dia. Darah dengan daging tu tak siapa Tuhan. Sebab semua tu boleh kita belakang. Kita jamu orang, kita makan, kita bagi. Kau Tuhan tak siapa. Kau siapa ke dia? Dia kata walakin yanaluhu taqwa minkum. Kau siapa kepada Tuhan ni? Takwa yang ada dalam hati kamu. Kamu gerbel tu kerana Allah. Kamu gerbel tu kerana mencari pahala, mencari redha Allah. Bukan kerana nak nyohu. Oh, kawan gerbel lembu go 10,000. Sebutir kapung boleh makan. Tobik dalam Facebook 2-3 hari tabik. Hak sedap kali dia naik atas lembu pula, cokor dak atas lembu. Oh ya, ni tak ada ikhlas. Tak ada ikhlas. Memanglah 10,000 mahal, tak ada. Jarang orang boleh beli. Tapi dia tak ada keikhlasan pada Tuhan. Saja piti habis, lembu habis, pahala tak ada. Jadi Tuhan sebut dengan jelas dalam ayat dalam suratul Hajj, Tuhan sebut la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dengan darah kerbel ni tak sapak Tuhan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kau sapanya ialah sifat takwa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita gerbel pun walaupun kita gear kita kecil, orang lain go 700, kita go 300 100 tak ada dalam ni payuh nak boleh 300 ni yang ni payuh. Tapi kalau kita kata hak kita ni kecil, rasa galaklah. Kita mampu setakat tu lah. Ada setengah orang kata boleh gerbel kambing boleh. Ada setengah pandangnya ayat boleh. Malih ayat ni gerbel. Ni gerbel ada setengah dah pandangnya tapi pelik lah kan. Amos malih ayat ni mereka ni gerbel. Jadi orang dengar pun suruh pelik. Dengar pun tak ada nak pergi makan. Tapi kalau sembelih lembu ni orang suruh dengar sikit nak pergi makan ataupun nak pergi tolong. Ini ayat tadi ni, ayat supaya kita. Jadi hak ni tubik belaka esok di hari akhirat. Tu waktu tubik habis. Gapo benda ni tubik belaka, masa tu orang nampak, oh padailah dia ni. Nampak hebat sangat gerbel lembu 10 ekor, 10,000 seekor. Rupanya nak jadi calon. Contohnya, rupanya nak begini, nak begitu. Jadi tubik habis. Hak selama kini orang tak tahu. Jadi itu penting. Jadi hak ni dikata pada hari tu iqra' kitabak. Bacalah kitabmu ni. Kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Sayyidina Umar ni dalam satu riwayat dia tulis ayat ni tok depan rumah dia. Tapi nak peringat diri dia segala amal ni esok Tuhan akan tulis. Dia tok nak suruh ingat supaya dia ni usaha buat benda molek semua. Tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seterusnya ayat tersebut yang berbunyi ayat 15. Manih tada fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sesiapa yang beroleh petunjuk menurut panduan Al-Quran, maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesan keburukan, buruk kesesatan itu hanya ditanggung oleh dirinya juga. Dan seorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Jadi ayat ni Tuhan kata bawah ni dia huraf, orang yang mendapat petunjuk lalu mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka kesudahan yang baik hanya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Sebaliknya orang yang menyeleweng dari jalan yang benar itu, maka akibatnya yang buruk hanya akan menimpa dirinya sendiri. Jadi kita esok ni tanggung perbuatan kita. Kita buat baik, kita terima kebaikan.
Kita buat jahat, terimalah kejahatan. Tak ada orang boleh tanggung kejahatan orang. Sebab tu kalau anak jahat, kejahatan anak tidak kena kepada pok. Kecuali kalau pok ajar. Pok ni ajar anak curi. Pok ni ajar anak buat jahat. Maka tanggungnya itu kena pada pok. Bukan kerana perbuatan anak. Tapi kerana mengajar. Itu beza dia situ. Tapi kalau dia royak benda molek. Kita royak dah anak kita atas sekolah agama. Bui didik ke agama. Tiba-tiba berona juga. Jadi berona. Terlibat dengan benda yang tak molek apa. Kita tak kena. Kita tak kena. Sebab itu bukan kesalahan kita. Itu kesalahan anak kita. Dia tangguh esok di akhirat. Atau kena faham tu. Sebab kadang-kadang kita kata ni kena dok. Dia masing-masing. Sebab tu hari kiamat ni kita masing-masing bawa diri. Kita pun tak boleh gantung ayah. Ayah hamba ni orang alim. Ayah hamba ni tok guru. Ayah hamba ni orang soleh. Ayah hamba ni tok wali. Tak boleh nak gantung. Ayahmu ya tok wali. Ayahmu orang alim. Tapi mu sendiri semaya tak tahu mana. Puasa tak tahu mana. Tak boleh nak gantung. Ayah pun tak boleh nak tolong anak ni. Anak hamba ni. Tuhan. Anak hamba benar ni. Tolonglah. Tak boleh. Kalau jelasnya dalam kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh tu jelas. Waktu dia naik bahtera tu, anak dia tak si. Salah seorang anak dia tak si naik bahtera dengan dia. Jadi tengah bahtera tu belayar, tiba-tiba dia nampak seorang anak dia hok engkar ni, ungar naik bukit. Bila dia tengok ni, Nabi Nuh panggil, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, marilah naik bahtera dengan aku ni. Mu tak boleh lari. Anak dia jawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku nak ungar naik atas bukit ni. Bukit ni boleh selamat aku. Sebab dalam fikiran manusia biasa, tak ada banjir ni tergelar bukit. Tu dalam fikiran biasa kita kan, bukit tempat tinggi. Mari tsunami, mari banjir pun bukit biasa tak tergelar. Gunung tak tergelar. Sebab tu kalau mari tsunami, binatang pakat naik tempat tinggi. Tak tergelar bukit. Masa apa ni banjir 2014, 14 pun bukit tak tergelar. Orang nusuk atas bukit, menyelamatkan diri atas bukit. Jadi dalam fikiran anak Nabi Nuh ni, dia lari naik bukit. Pasal logik dia nya, logik kita manusia ni, atas bukit selamat. Tapi Nabi Nuh jawab, la asimal yauma min amrillah illa marrahim. Hari ni tak ada orang yang boleh selamat daripada ketentuan Tuhan. Kecuali orang yang Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang ni, orang yang duduk dalam bahtera sekali dengan Nabi Nuh. Orang lain tergelar belakang. Duk tengah dalam duk kecek tu lah, duk gaya anak dia naik, anak dia jawab, anak dia unggah belak-belak. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Mari ombak, itu mari ombak tipu anak dia tergelar air dalam air. Air tak tahulah ke mana. Lalu Nabi Nuh bertanya, Nabi Nuh doa pada Tuhan. Innahu ibni, innahu min ahli. Anak aku ni, Nabi Nuh kata. Jadi kalau kita tak minta tolong dengan Tuhan lah, buat apa biar anak dia lemah. Lalu Tuhan jawab dalam Quran itu, innahu ghairu ahli. Innahu amalun ghair, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu soleh. Dia ni bukan anak beranakmu. Bukan anakmu wahai Nuh, walaupun darah daging. Tapi Tuhan anggap di segi akidah bukan anakmu. Innahu amalun ghairu soleh. Dia ni melakukan amal yang tidak molek. Gapo dia lawan ayah dia sendiri. Tidak ikut ajaran ayah dia. Tidak ikut agama yang ayah dia bawa. Jadi walaupun anak betul benar, anak butir, bukan anak anggur, tapi dalam segi akidah bukan anak. Sebab hubungnya dalam agama ni hubungnya akidah. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah walaupun tak ada hubungnya darah, kita sebenarnya adik-beradik. Tapi kalau seorang itu tidak Islam seperti zaman Nabi ke apa ni, walaupun anak beranak, darah daging tolak, bukan adik-beradik. Sebab tu zaman Nabi perang adik-beradik, bunuh pok dia sendiri dalam perang Badar. Pasal akidah tak hilang, ikatan akidah. Jadi nak royak pentingnya akidah ni. Jaga akidah ni supaya tidak jadi bunuh. Kita ni duk kira darah ni, kita sama Melayu. Kita sama Melayu pun kalau tak pergi agama, tak jadi kerja juga. Melayu ni jadi mahalnya kerana pergi pada Islam. Sebab Tuhan Tuhan sebut takkan Melayu hilang di dunia. Kita baca setakat tu, takkan Melayu hilang di dunia. Tapi orang buat kajian, ada lagi hujung Tuhan Tuhan tambah. Kita tak sebut.
Antu kata tak akan Melayu hilang dunia selagi Melayu berpegang kepada agama. Tapi kita tak baca. Waktu kita pergi baca tak akan Melayu hilang di dunia. Waktu ya berjual Melayu siapa tak semaya. Berjual Melayu siapa tak tahu agama mana tu. Kerana atas dasar Melayu saja. Dia tak tahu Melayu tu ada kaitan rapat dengan Islam. Dalam pelbagai Malaysia disebut takrif Melayu. Melayu ni gapo dalam pelbagai? Ialah seorang yang beragama Islam. Tu takrif pertama. Melayu dalam pelbagai seorang yang beragama Islam. Pada lazimnya mengamalkan adat istiadat Melayu, bercakap bahasa Melayu. Tu disebut dengan jelas. Melayu ni orang lagu tu. Bukan kerana keturunan. Tapi nombor satu kali Melayu dia Islam. Yang kedua, adat istiadat dia. Hidup dia, cara hidup dia, pergaulan dia ikut Melayu. Kalau ikut cara putih 100%, bangun pagi good morning. Pakai seluar jing tiap hari tidur pun pakai seluar jing. Melayu kok mana? Melayu kok mana? Kecek orang putih semua atau umur. Speaking macam latoh pun orang putih. Oh my god, pakai contoh. Tak ada coket mak bonok tu tak ada. Tebik-tebik oh my god, oh bloody fool dia kata. Jadi kok Melayu sebab Melayu ni tiga memang dalam pelbagai. Jelas sebut pelbagai takrif Melayu ni beragama Islam. Pada lazim yang mengamalkan adat istiadat Melayu dan bercakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu jadi bahasa pertuturan. Itu jelas disebut. Jadi Islam dengan bangsa Melayu ni dia tak boleh putus. Maka sebab tu bila kita kecek Melayu ni Melayu yang mengamalkan Islam. Ni lah Profesor Burhanuddin Melayu sebut dulu. Melayu Profesor Burhanuddin nak berjual ke apa ni peringkat awalnya lah Melayu yang berpegang teguh kepada agama Islam. Dan Melayu ni bukan setakat di Semenanjung, seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara di Indonesia, di Brunei, Singapura, Thailand, Nusantara ni ialah selagi mereka beragama Islam, dia adalah Melayu. Sebab tu walaupun dia Jawa, Jerman, Jawa ni pun Melayu juga kalau dia beragama Islam. Sebab tu dalam patung Profesor Burhanuddin Izmi disebut kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Tengok. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa. Jawa ni kalau kita bukan Melayu. Tapi konsep Melayu yang diperjuangkan oleh Profesor Burhanuddin yang panggil nasionalisme Melayu ialah yang berasaskan agama Islam. Sebab tu kalau kota Melaka jatuh, kita bina kekuatan di Jawa. Itu maksud dia, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Noyak luahnya konsep nasionalisme yang dibawa oleh Profesor Burhanuddin Al-Hilmi. Orang yang mengasah, antara orang yang mengasah ke Fatihah. Yang dituapah yang awal dulu. Noyak konsep Melayu tu, Melayu yang tunjang dia ialah Islam. Profesor Syed Najib, guru saya, dia pernah sebut dalam kuliah dia. Dia kata kita Melayu ni jadi hebat, jadi sahur dalam sejarah bila kita terima Islam. Sebelum terima Islam, orang Melayu tak sahur. Tidak membina tamadun yang besar. Sebab tu dia kata bangsa Melayu menemukan makna dirinya. Ni bahasa dia, dalam tulisan dia. Dalam kuliah dia sebut, bangsa Melayu menemukan makna dirinya dengan Islam. Itu bahasa dia diguna. Orang Melayu ni menemukan makna dirinya. Maksudnya kenal diri. Jadi orang ni, kita Melayu jadi orang lagu mana? Dengan Islam. Kerana Islam lah kita jadi orang. Kita jadi bangsa yang hebat. Menjadi apa ni? Bahasa Melayu menjadi lingua franca. Bahasa yang dipertuturkan di Nusantara, di Aceh, di Sumatera, di Pasai, di Melaka. Orang mari kecek Melayu. Orang putih mari kecek Melayu. Orang Cina mari kecek Melayu. Orang Arab mari kecek Melayu. Pasal apa? Sebab kehebatan kerajaan Melayu pada waktu itu. Melaka ni orang Arab mari kecek Melayu. Nego ke apa jual urusan Melayu. Tulis-tulis kok Jawi. Sebab tu kita dulu Kelantan ke apa semua negeri ni perjanjian dengan putih ke apa, surat-surat, gerai tanah ke apa, semua dalam tulisan Jawi. Dalam bahasa Jawi. Masuk Jawi awal. Mari orang putih tukar jadi Rumi. Punuh jana habis. Waktu K. Johari jadi Menteri Pelajaran, dia hapus tulisan Jawi di sekolah.
belajar Rumi. Akhirnya satu generasi buta. Buta tulis Jawi. Satu generasi. Saya ambo tu, dia satu generasi. Dia teriuk. Dia kata ambo ni ustaz tak boleh baca Jawi. Tak erti. Pasal dia ni generasi yang bermula dengan hapus tulis Jawi di sekolah. Kena tulis Rumi. Itu masa tu zaman K. Johari. Jadi Menteri Pelajaran pada waktu itu. Nak moden kononnya menghapuskan tulis Jawi. Sehingga satu generasi bangsa Melayu tak boleh baca Jawi. Tulis Yasin pun dalam tulisnya Rumi. Yasin wal Quran. Geger kan mulus dulu. Sehingga ulama keluar fatwa haram. Tulis Quran ni dalam tulisnya Rumi. Loni lah. Baru betul balik. Betul balik. Apa ni zaman Abdullah Badawi kan. Jekoh. Perkenalkan Jekoh. Jawi, Quran, agama, fardu ain. Periduk balik. Tapi satu generasi kita, orang yang usia lebih kurang Amor lah. Amor ni mujung ke sekolah harap. Sekolah harap jadi alhamdulillah kena alih botol tu. Tapi orang sekolah kebangsaan biasa, umur lebih kurang Amor ni, hilang. Hilang satu generasi. Kesilapan kita dalam kerajaan, kesilapan kita dalam dasar pemerintah kita. Noyak besar kesal. Bukan bagi main-main, satu generasi bunuh. Lo ni barulah dia. Lo ni pun bukan ramah, boleh tulis Jawi. Bukan semua. Patut kita orang Islam ni semua boleh baca Jawi, boleh tulis Jawi. Sebab Jawi ni berkait rapat dengan Quran. Orang Melayu dulu mencipta huruf Jawi ni berdasarkan Quran. Arab Islam hari Arab ni dia mencipta 3 bahasa. Di Afrika dia bahasa Swahili. Bahasa Swahili ni ada negeri dipanggil Swahili lah. Dalam kitab Arab lama As-Sawahil, iaitu kawasan di tepi laut di Afrika. Bawah tu kalau kita baca betul duk tepi tu. Dia panggil Sawahil dalam kitab Arab lama, orang putih panggil Swahili. Orang Swahili ni dia cipta tulisan bahasa dia sendiri berdasarkan Quran. Supaya kita orang Melayu, bangsa Melayu mencipta bahasa sendiri tulisan Jawi. Kita tambah co, tambah nyo, tambah ngo. Atau orang Melayu ambil daripada Quran. Di India tubik bahasa Urdu. Bahasa Urdu ni bahasa yang ditiru daripada Quran. Daripada abjad Quran alif bata tu. Sebab tu dalam bahasa Urdu dia ada ce. Co kita ni ce ni kita ambil daripada Urdu. Cori ho gaya dia. Tanya orang cori, dia panggil cori juga, kita panggil curi. Cori. Co tu mari pada situ. 3 bahasa dalam dunia ni Urdu, Swahili, Jawi, Melayu Jawi ni mari daripada kerana kedatangan Islam. Noyak hebatnya Islam hari ni membina tamadun. Tamadun kita orang Melayu mengikut kajiannya tamadun ilmu. Sebab tu Melayu Islam dalam sejarah tak ada bangun ni. Melaka tak ada, Melaka sebab antara Portugis, Peracu, habis tak ada bangsa bangun ni. Tapi negeri-negeri lain pun kalau kita pergi tak ada bangun ni. Antara faktornya kerana orang Melayu tidak suruh bina bangun ni. Dan bangun ni pula daripada kayu. Berbanding dengan bangsa lain, ada Candi Borobudur, ada Angkor Wat. Tapi kata Profesor Syed Najib, apa lagu ni berlaku? Kerana kita orang Melayu membina tamadun ilmu. Dia tidak bina bangun ni. Dia membina ilmu. Ilmu ni akal. Sebab tu orang Melayu ni hebat. Orang Melayu masa tu kecek ada tetap perundangan. Kita ngaji syariah. Kita ngaji syarak. Tu perundangan lah. Kita ngaji teologi, kosmologi melalui akidah, usuluddin tu. Kalau kita ngaji dari segi falsafahnya tinggi. Bukan bagi dogo-dogo. Sifat 20 ke apa tu. Perbincangan falsafah peringkat tinggi. Sebab tu setengah orang pening. Belajar sifat 20. Sebab perbincangan itu perbincangan falsafah. Ta'aluk, tanjizi, qadin, soluhi, hadis, apa semua ni perbincangan falsafah peringkat tinggi. Nak berdepan dengan cabaran pemikiran Greek purba. Yunani pada waktu itu yang mari dalam bentuk Aristotelian logic. Pemikiran Aristotle pada waktu itu. Mantik Aristotle. Pemikiran falsafah Greek. Jadi ulama nak berlawan dengan benda-benda ni, berujuk dia menyusun apa yang kita panggil ilmu kalam. Ilmu kalam ni dia panggil scholastic theology. Ilmu kalam ni topiknya sifat 20. Sifat 20 tu tujuannya nak lawan pemikiran daripada Greek. Sebab tu kita sebut bukan sifat 20 ni bukan satu-satunya kaedah untuk menyampaikan akidah. Salah satu kaedah. Bukan satu-satunya kaedah. Kita hari ni kerana kita tak faham sejarah, maka bagi kita wajib sifat 20, dengan hak lain pada tak betul kata. Itu masalah kita.
Kita tak nampak. Kita tak tahu berapa ulama ni susung sifat 20. Berapa munculnya ilmu kalam. Ibn Khaldun sebut dalam mukaddimah dia. Dia beri takrif dalam mukaddimah tu, mukaddimah Ibn Khaldun tu dia sebut ilmu kalam ni ilmu gini-gini, tujuannya gini-gini. Tapi bagi kita koci gak situ siapa dia ilmu. Lain pada ilmu kalam tak boleh ngaji akidah. Tak boleh royak akidah. Kita tak tahu sejarah latar belakang. Sedangkan kaedah mengajar akidah ni pelbagai. Ni salah satu kaedah bila berdepan dengan pemikiran falsafah. Baguslah, bukan kata salah. Tapi ada lagi kaedah lain untuk orang awam biasa. Ada kaedah dia. Sebab tu Nabi pernah tanya seorang Arab. Mu tahu Tuhan ada. Tuhan ada mana atas langit? Orang Arab Badui jawab. Dia orang pun tak tahu ke satu. Tarikah tak masuk ke apa. Tuhan ada di langit dia tu. Aku siapa? Aku mu ni Muhammad. Muhammad mana? Rasulullah SAW. Islam. Cukup. Pada dengan dia dah. Tidak tanya Allah wujud kita baka. Tak ada dah. Cukup pasal tarah dia. Pada dah tu. Kaedah dia cerita. Tu nak ayat. Kita kena faham. Sebab tu tak boleh balas bagi-bagi ni. Hamba tu. Orang marah semua. Sebab hamba nak jelas. Supaya kita jangan balas. Bawa masing-masing cara tu. Semua cara ni ada asah. Dia ada pucuk dia dalam agama. Dia bukan mari deguk gitu duk. Tapi kebanyakan kita tidak belajar sejarah. Kita tidak tahu macam mazhab ni. Apa jadi banyak mazhab? Kita tak tahu sejarah. Apa mazhab ni lagu ni, mazhab ni lagu ni, kita tak tahu sejarah. Bila tak tahu sejarah lah kita jadi bolong tu. Jadi kita kena tahu sejarah, latar belakang apa semua biar kita faham apa, barulah kita nampak satu gambaran yang besar tentang agama dan kita pun boleh menjadi terbuka dalam agama. Ada sifat tolak asuh, ada sifat apa ni terbuka, sifat hormat menghormati, barulah agama jadi somik. Kita nak sudut atas so ni pak bila tak jadi so. Zaman Nabi baru berkadah tu. Apatah lagi zaman kita. Zaman Nabi tu khairul qurun, zaman yang terbaik. Orang beza dah pandangnya. Bahas sama sahabat. Sayyidina Utsman kumpul Quran, ada sahabat tak setuju. Sayyidina Utsman kumpul Quran suwat so lah, 7 naskah Nabi sama kata bakar semua lain. Ada sahabat tak setuju, baloh Sayyidina Utsman bahas. Tapi Sayyidina Utsman guna kuasa dia sebagai khalifah. Nak ayat sejarah-sejarah lagu ni lah. Bila kita kecek bab agama, kita kena tahu sejarah. Kena tahu latar belakang sebab Quran. Bila kita belajar Quran, sebab tu kena tahu sebab nuzul. Sebab nuzul itu memberi gambaran kepada kita apa ayat ni turun. Apa Tuhan firman lagu ni. Barulah kita boleh merumuskan hukum yang tepat. Sebab itulah nak tafsir Quran, selain pada tahu makna, selain pada reti bahasa Arab, sorah, nahu, balaghahnya, kena tahu juga sebab nuzul. Sebab nuzul itu membantu kita faham Quran. Tengok konteks sebenar. Lagu mana, apa turun lagu ni. Bila lagu tu lah bagi nampak. Hadis lagu tu kot. Hadis dia panggil sebab urud. Asbab urudul hadis. Apa Nabi kecek lagu tu? Latar belakang. Sepaham selalu sebut bab janggut. Bab janggut ni kalau kita tak faham, wajib semua. Sorak pun kena sipir. Haram cukup walaupun sorak. Sedangkan ramai ulama berpandangan benda ni sunnah. Kalau buat bagus boleh pahala. Kalau cukup pun tak jadi salah apa-apa. Tapi ada setengah orang haram hukum janggut. Tak boleh tak cukup janggut. Kalau tu buku cahaya habis sama kita. Ni tidak Islam. Paham setengah tu ni, buh kain yang tak bau. Tak ada kain yang tak bau ni tak sikoh. Apa nama hijau belaka bagi-bagi lagi tu. Nak bubuh gilah, tak ada masalah. Tapi kalau ada setengah orang sebut, hamba tak silap dengar ustaz sebab ustaz tak ada kain. Ada orang kecil lagu tu. Hamba tak silap ustaz sebab ustaz tak ada kain. Dia nak ada kain atas. Tak kalau bos takat bos kain, hamba boleh bos scan apa skodi boleh tak tahu ni. Tak ada masalah. Jadi tapi kita kena faham lah bagi itu. Kita ni kalau nak jadi ta'assub. Ta'assub ni baluh sama kita. Bagi tak perlu baluh, kita baluh. Sedangkan kita menghadapi musuh yang lebih besar daripada itu lagi. Jadi ini lagi banyak lah. Tapi nak oyak, ini hasah yang paling penting kepada kita bila kita kecek tentang Quran. Quran ni mari nak bawa kita pada jalan yang betul. Dan setiap orang ni ada tanggungjawab dalam hidup yang dia kena tanggung seksa di akhirat. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada orang yang boleh tanggung kejahatan orang lain kecuali diri dia sendiri. Jadi kita tak boleh nak kata pada ayah tak boleh nak harap pada anak, mata anak aku atas anak kita hafiz lah. Jadi hafiz supaya aku ni lepas pada azab neraka. Dia tu tak semaya je kat pak tua. Ada setengah orang lain ni atas anak tadi kat Islam, dia pakai skok situ. Pak tua pakai skok.
lecu merah, rambut tak tudung. Ramai kalau Kuala Lumpur tu hangpa pengalaman cuk. Tapi anak atas tadi kat Islam. Baguslah dia atas tadi kat Islam. Tapi kalau dengan harapan nak tupai anak, dia tak jadi lagu tu. Kita sebagai individu, kita kena berubah boleh-boleh. Tak boleh ubah banyak pun, ubah sikit-sikit. Daripada orang sikap, pakai pelabuh. Bagi contohnya, kalau tak boleh tudung molek, sakut sikit kain, tak apa dah. Sakut seposak dia. Amat daun pun tak apa dah. Sebab dalam cerita Melayu lebih kurang, tak apa dah. Ni pas tua pun dia main dengan skok luar ketak ni. Tak apa orang tengok pun serabut. Sebab dia tua, kalau pakai luar ketak, baju ketak uduh. Kalau muda, comel pakat nak tengok belakang. Ustaz pun suruh nak tengok. Tapi kalau yang tua mari tu, lelaki pun serabut tengok. Pun nako, baru nako, nampak kadang-kadang. Jadi kena faham bagi-bagi itu. Jadi insya-Allah bila kita faham bagi ni, kita usahalah. Setakat kita boleh, kemampuan kita pakat-pakat beki. Tak ada orang yang boleh berubah segera dalam masa yang sekejap. Kena ambil masa. Tapi kena ada azam untuk kita mengubah diri kita menjadi lebih baik daripada sebelum. Kalau lepas-lepas tu biar nak buat mana. Bila kita dah tua ni, kita pakat-pakat beki insya-Allah supaya jadi molek balik tu temu dengan Tuhan ni dengan keadaan yang comel. Jadi itulah kita berhenti setakat dulu. Sebab ayat 16 ni dia isu lain pula bincang. Kalau kita baca ni tergantung perbincangan kita malam ni, insya-Allah kita akan sambung lain kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.